warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Anis Arisha binti Abdul Malik bernombor matriks A168346 daripada kumpulan 18. Telah pun memberikan tugasan kepada kami untuk mengkaji isu-isu semasa di Malaysia. Berdasarkan keratan akhbar daripada Taiwan News bertarikh 28 Mei 2020, Taiwan telah menjadi sebuah negara Asia pertama yang membenarkan perkahwinan sama jantina. Terdapat banyak benda yang boleh kita ulaskan daripada isu ini. Jadi, yang paling menarik perhatian kami adalah wajarkah penukaran jantina itu dibenarkan di Malaysia terutamanya. Oleh itu, rakan-rakan saya akan mengulas lebih lanjut tentang faktor kesan kepada masyarakat dan juga pembendungan isu ini selanjutnya di dalam video ini. Jadi, saksikannya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Senatun. So, dalam video ni saya nak berkongsi mengenai 3 faktor utama berlakunya transgender. Dan sebab yang pertama ialah kurangnya penghayatan agama, kedua ialah tidak dapat menerima takdir, dan akhir sekali ialah pendidikan seks yang salah. Faktor utama berlakunya transgender ni adalah disebabkan kurangnya penghayatan agama. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, Datuk Haris Hassin berkata, walaupun pendidikan agama ni diberikan sejak kecil, tapi amalan beragama ni dia agak kurang and disebab oleh setiap individu tu, and inilah yang menyebabkan mereka cenderung untuk kepada LGBT. Golongan yang terlibat dengan gejala transgender ni dia tak dapat bezakan mana yang baik ataupun mana yang buruk, ataupun mana yang halal maupun yang haram. Lelaki dia berkeinginan untuk menjadi seorang wanita yang kuat tu dia sejak zaman kecil, zaman kanak-kanak lagi. Benda ni timbul disebabkan kurangnya perhatian daripada ibu bapa. Akhlak dan moral ni dia sangat-sangat penting kalau kita didik sejak kecil lagi. Apabila berlakunya tak ada didikan agama, dia akan berlakunya kita akan kekurangan iman. Kekurangan iman inilah yang menjadi kelemahan yang kita perlu bendung supaya gejala transgender ni tak jadi lagi. Kawalan seperti kawalan sosial perlu diambil perhatian, perlu dijaga supaya masyarakat ni tak buatlah benda-benda macam yang tak sepatutnya macam ni. So nombor 2 adalah pendidikan seks yang salah. Pendidikan seks yang salah ni adalah salah satu faktor berlakunya transgender ni. Secara fitrahnya, lelaki dia akan tarik pada wanita, dan wanita akan tertarik pada lelaki. Seperti kita sedia maklum, ibu bapa ni adalah tonggak utama dalam mendidik anak-anak. Dia bagi anak-anak didikan sejak kecil. Tapi kesongsangan ni dia berlaku apabila ibu bapa ni mendidik anak-anak seolah-olah hubungan antara lelaki dan perempuan ni sepenuhnya haram. Didikan melampaui batas ni lah yang menyebabkan mereka salah faham akan fitrah mereka sebenar. Diorang salah faham akan cenderung seks yang berlawan dengan fitrah ciptaan mereka. Diorang akan diberi ajar mengenai batas-batas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, agar supaya tak berlaku apa-apa kejadian tak diingini seperti berzina ke dan lain-lain lah. Namun sepatutnya mereka diajar pergaulan yang bersyarat, maksudnya bukan sepenuhnya haram macam tu. Setengah kes disebabkan oleh faktor silam. Ia bermula sejak mereka pergi sekolah asrama lagi, terutama bagi kanak-kanak lelaki yang berumur 12 hingga 15 tahun. Sebab time tu diorang belum matang, so diorang tak dapat bezakan sentuhan ke atas mereka. Terdapat beberapa kes kat mana pelajar lelaki ni diliwat oleh pelajar senior dekat pusat pembelajaran ketika dekat sekolah asrama. Inilah yang menyebabkan wujudnya faktor ketagihan seks sejenis dan mereka salah faham akan fitrah mereka yang sebenar. So, akhir sekali menolak takdir. Menolak takdir juga adalah antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya transgender ni. Penolakan ibu bapa kerana mereka menginginkan jantina anak yang sebaliknya menyebabkan anak-anak tersebut, anak-anak ni didedahkan dengan idea masculinity dengan femininity terlalu awal. Sebagai contoh, mereka nak anak lelaki,
tapi dapat anak perempuan tapi dapat lelaki. So lelaki ni bayi lelaki ni diorang akan diberikan pakaian perempuan, diberi dandanan seperti perempuan, diberi permainan seperti perempuan. So cara anak ni dibesarkan juga adalah salah satu faktor utama. Okay, sebab ni ibu bapa ni adalah menjadi tonggak kepada perkembangan budak-budak. Maksudnya diorang lah yang mendidik budak-budak tu. Okay, dalam kalangan ibu bapa yang mendidik anak mereka sesuai dengan suasana. Maksud saya kat sini, contohlah dalam family tu, diorang ada 7 adik-beradik dan 1 lelaki. So lelaki dengan perempuan ni, diorang akan diberi layanan dan didikan yang sama. So kadang-kadang dekat ni lah yang proses ni akan menyebabkan membentuk kepercayaan kepada lelaki tu yang dia adalah lelaki yang beridentifikan seorang wanita. So apabila lelaki tu besar, dia akan berlakunya keceliruan identiti. Okey, lagi satu, peranan ibu bapa bertukar. Maksud saya kat sini, peranan ibu jadi pada peranan ayah dan ayah buat kerja ibu. So inilah yang memberi kesan kekeliruan terhadap perkembangan budak-budak. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya Ahmad Harisuddin bin Muhammad Sani A169854 akan meneruskan sesi pembentangan kumpulan kami bagi assignmen kedua, iaitu berkaitan dengan isu-isu semasa. So, pada hari ini saya akan membincangkan dan menerangkan kesan-kesan bagi isu tersebut. Kesan yang pertama adalah memudaratkan diri kepada si pengubah jantina. Seseorang individu yang cuba untuk menukar jantina asalnya akan mengalami pelbagai simptom yang dihasilkan daripada pil-pil hormon atau ubat-ubatan yang dimakannya. Sebagai contoh, jika kejadian asalnya adalah seorang lelaki, maka pil hormon wanita yang diambilnya akan mengubah struktur fizikal badannya seperti kenaikan atau perubahan pada dadanya dan sebagainya. Isu yang kedua ataupun kesan yang kedua adalah menimbulkan persoalan dan sifat ragu dalam masyarakat. Okey, selepas seseorang individu melakukan perbuatan tersebut, secara tak langsung menimbulkan pelbagai persoalan dan tanda tanya serta sifat ragu dalam kalangan masyarakat. Mereka akan menerima pandangan dan layanan masyarakat yang teragak-agak dan amat berhati-hati. So, perkara ini demikian kerana masyarakat tidak mengetahui asal kejadian jantinanya. Tindakan ini bersedikit dapat mengelak daripada berlakunya rusuhan sesama sendiri. So, contoh yang saya boleh bagi adalah sekiranya seseorang individu tersebut telah merubah jantina dan bentuk asal fizikalnya, maka kawasan awam seperti tandas awam manakah yang dibenarkan oleh mereka untuk menggunakannya? Adakah tandas awam asal kejadiannya ataupun tandas awam selepas kejadian ataupun selepas operasi yang telah dilakukan olehnya yang dibenarkan mereka untuk menggunakannya? Sebagai contoh, sekiranya kejadian asalnya adalah seorang lelaki, adakah tandas lelaki yang patut digunakan ataupun tandas perempuan disebabkan ia telah menukar jantinanya kepada seorang perempuan? Manakala kesan yang ketiga adalah menunjukkan imej yang buruk kepada sesetengah pihak. Okey, so isu penukaran jantina adalah suatu perkara yang ditolak sama sekali bagi setengah agama, sebagai contohnya agama Islam. So, hal ini kerana agama Islam telah memberi ajaran yang sangat jelas berkaitan isu ini. Hukumnya adalah haram. Akan tetapi, agama Islam juga membenarkan penukaran jantina sekiranya syarat-syarat yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, seseorang itu adalah seorang khunsah dan sebagainya. So, dengan cara itu, khunsah tersebut boleh melakukan penukaran jantina dengan membuang salah satu alat kelaminnya. Manakala, kesan yang keempat adalah terciptanya ideologi dan fahaman baru. So, tindakan untuk menukar jantina ini telah memberi satu ideologi dan fahaman yang baru pada masa kini. So, ideologi dan fahaman baru ini amatlah berhubung kait dengan golongan LGBT. So, golongan ini adalah sekumpulan masyarakat yang ingin hak sama rata dalam semua perkara. Salah satunya adalah kebebasan untuk menukar jantina secara sesuka hati.
Sebab bagi golongan ini, mereka berpegang prinsip kepada my body, my rules, yang bermaksud diri kami, hak kami. So, wujudnya kumpulan ini adalah disebabkan oleh rasa ketidakpuashatian yang diterima daripada jantina asalnya. Contoh yang boleh saya bagikan adalah seorang wanita ataupun perempuan yang tidak digalakkan keluar larut malam. Kita sedia maklum bahawa seorang wanita tidak digalakkan keluar waktu malam, dan ibu bapanya amatlah menjaganya kerana takut akan perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Akan tetapi seorang wanita itu berasa tidak puas hati kerana kenapa lelaki boleh keluar malam sedangkan wanita tak boleh. So dengan cara ini serba sedikit menimbulkan rasa untuk menukar jantinanya secara tak langsung. So, antara kesan yang terakhir yang dapat saya berikan kepada anda semua adalah pembaziran wang yang terlampau banyak. So, sebagai insan yang cuba untuk menukar jantinanya akan menggunakan wang ringgit yang terlampau banyak untuk memenuhi kehendaknya. Wang yang diperolehi akan dilaburkan kepada ubat-ubatan dan juga pil-pil hormon. So, bukan sahaja insan ini telah membazirkan duit, malahan boleh menyebabkan dirinya juga berlaku menjejaskan kesihatannya. Antara kajian yang saya dapati adalah seseorang itu akan menghabiskan sebanyak lingkungan 70,000 hingga 150,000 untuk menukar hasil jantinanya. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut tidak boleh menjadikan mereka 100% lelaki maupun 100% perempuan setelah hasil operasi mereka. Hal ini kerana jika seorang wanita itu menukarkan dirinya kepada menjadi seorang lelaki, dia masih tidak mempunyai sperma dalam badannya. Sama juga seperti seseorang lelaki yang menukar badannya atau fizikalnya atau menukar jantinanya kepada seorang perempuan, maka lelaki tersebut kejadian asalnya masih tidak mempunyai rahim di dalam badannya. So, itu adalah kesan-kesan yang dapat saya bincangkan dan saya memberi penjelasan pada hari ini. Saya harap para pelajar dapat memahami intipati yang saya berikan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Yunus, nombor matrik A170874. Baiklah, saya di sini akan menerangkan dua perkara, iaitu dalam segi perlembagaan dan dari segi perbandingan agama. Yang pertama dari segi perlembagaan. Jelas di sini di Malaysia kita tidak mempunyai undang-undang yang khusus tentang LGBT, tetapi kita boleh tahu di mana Malaysia menggambarkan dua perlembagaan. Yang pertama undang-undang sivil dan yang kedua undang-undang syariah. So saya akan fokus kepada undang-undang syariah. Yang pertama, undang-undang syariah menyatakan bahawa kesalahan seksual dan luar tabi'i. Ini jelaslah merujuk kepada perlakuan songsang. Yang kedua, berperwatakan dan berpakaian secara lain jantina. Ini jelas kepada kita kenali sebagai bengkit ataupun pondan. Yang ketiga, kesalahan menukar jantina. Ini obvious sekali salah kerana di dalam IC kita tertera jantina kita dan tertera di situ agama kita. So kita untuk mengenal pasti lelaki dan perempuan, kita tak melihat IC mereka, di mana kita boleh melihat nombor IC juga. Jika genap merujuk kepada perempuan dan jika ganjil merujuk kepada lelaki. Yang keempat, anjuran program dan aktiviti berkaitan dengan atau mempromosi LGBT. Ini merujuk kepada demonstrasi jalanan ataupun tuntutan LGBT kepada hak-hak mereka. So kalau mengikut undang-undang syariah, ia merupakan satu kesalahan. Kemudian untuk tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada larangan LGBT dan sudut agama. So saya telah mengkaji 4 agama, di mana agama pertama Islam, agama kedua Kristian, agama ketiga Hindu dan yang keempat Buddha. So daripada agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, di mana mafhumnya aku telah ciptakan manusia itu lelaki dan perempuan dan diciptakan secara berpasang-pasangan. Jelas di situ Allah telah ciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, itu lelaki dan perempuan. Jadi kesalahan ialah kalau kita lelaki dan perempuan umpama tiada apa-apa. So telah melanggar fitrah semua jadi kita. Itu lelaki minat perempuan minat lelaki. Yang kedua, saya fokus kepada agama Kristian. So agama Kristian ni saya telah membaca satu bahagian dalam Bible, di mana
telah menceritakan tentang kisah Lot, di mana Lot telah bercakap dengan Tuhan, di mana Tuhan telah menyuruh Nabi Lot untuk menarik sekurang-kurangnya 10 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak melakukan perbuatan LGBT. Ini berlaku di dua kota, iaitu kota Sodom dengan kota Sodom dan kota Gomora. Okey, itu berlaku kejadian di mana di situ apabila Nabi Lot hanya dapat mencari 4 orang yang beriman, iaitu daripada keluarganya sahaja. Itu menurut Bible. Tapi ini persamaan dengan agama Islam di mana tentang Nabi Lot dan kisah bila negeri diterbalikkan oleh Allah kerana perbuatan LGBT atau fongsam homoseksual. Okey, yang ketiga saya akan menceritakan tentang agama Hindu. Agama Hindu ni sebenarnya dia terlalu terbuka sedikit. Cuma di dalam kitab Vedic dia telah menyatakan bukanlah satu ketetapan di mana lelaki dan perempuan tu tidak harus berpasang-pasangan, tetapi dia terlalu terbuka untuk penganut-penganutnya mengamalkan ajaran yang pada fitrah. Sebagai contoh, saya ambil kitab Manusmriti, iaitu undang-undang agama di mana di dalam tersebut yang dia tidak menggambarkan hubungan lelaki dan perempuan. Lelaki dan lelaki adalah semua jadi. So hubungan semua jadi adalah hubungan lelaki dan perempuan. Akhir sekali saya akan terangkan tentang agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama yang sangat-sangat strict. Antara keempat tu, antara yang strict ialah agama Islam, Kristian, agama Islam dan agama Buddha. So Buddha di sini dijelaskan sebab ada satu peristiwa berlaku di tahun 1997 di mana Dalai Lama telah didesak oleh aktivis gay dan lesbian. So sebab Dalai Lama ni selalu mengkritik tentang perbuatan gay dan lesbian. So mereka ni tidak berpuas hati dan mendesak Dalai Lama ni untuk menyokong mereka. So sebagai kita jelas nampak di sini ajaran Buddha ni jelas sekali melarang hubungan sejenis. Sebab Dalai Lama dia macam imam kepada Buddha. Bukan imam, dia macam boleh dikelaskan lah sebagai itu. So dia menolak hubungan homoseksual dan oral sex dan melarang perkara-perkara yang memuaskan nafsu dengan alat lain seperti onani dan melalui alat-alat yang ada sekarang. So kita nampak di sini agama-agama besar di dunia menghalang kita daripada melakukan perbuatan sungsang. Jadi di mana timbulnya idea hak asasi lelaki minat kepada lelaki, perempuan dan minat perempuan. Sebenarnya mereka itu kalau cakap kita akan terpesong dan kita akan tersesat daripada jalan yang sebenarnya. Tak kira apa agama, kerana agama mengajak kita kepada arah kebaikan. Dan undang-undang di sebuah negara menjaga kita daripada melakukan sebarang kerosakan yang akan merosakkan diri sendiri, masyarakat, negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi sebagai kesimpulannya, Tuhan telah menciptakan lelaki dan wanita. Melalui perhubungan seks, kedua-dua jantina ini, manusia berbiak dan berkembang secara fizikal dan emosi. Seks sama jenis merosakkan fitrah yang Tuhan telah ciptakan untuk kita manusia. Ia merosakkan rohani dan jasmani insan. Ini adalah seperti seks sama haram ataupun manusia dengan haiwan. Jika seks sama jenis diiktiraf atas asas hak asasi, maka seks sama haram dan juga seks dengan haiwan dan seumpama dengannya juga nanti akan diiktiraf atas asas yang sama. Walaupun secara prinsipnya perlakuan LGBT tidak dapat diterima berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan Al-Hadis, kitab-kitab agama lain dan juga undang-undang serta norma budaya masyarakat Malaysia. Namun ia bukanlah semestinya golongan-golongan ini kita menindas mereka. Salah. Kita seharusnya membimbing mereka
dan menasihati mereka agar meninggalkan perbuatan tersebut agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pendekatan ini adalah selaras dengan prinsip dakwah Islam, iaitu mereka yang melakukan maksiat atau kesilapan, mereka akan memperbaiki diri dan mendapatkan pengampunan daripada Allah. Jadi sekian daripada kami. Terima kasih.